Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 5, bab 4 matematik pengguna iaitu percukaian. Okey, standard pembelajaran kita hari ini adalah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Okey, fokus kita hari ini adalah bagaimanakah mengira cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta alir berikut. Maknanya, kalau kita nak dapat cukai pendapatan yang perlu kita bayar, kalau kita nak dapat nilai cukai pendapatan yang perlu kita bayar, kita perlu hitung pendapatan bercukai. Okey, kita perlu hitung pendapatan bercukai. Kemudian, kita perlu hitung cukai pendapatan dan kemudian kita tolak dengan rebate cukai dan akhirnya baru kita akan dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, baik. Kita tengok pendapatan bercukai. Apa dia pendapatan bercukai? Pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan kepada pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ni kita boleh perolehi dengan menggunakan persamaan di bawah, iaitu apa? Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan, kita tolak dengan pengecualian cukai dan kita tolak dengan pelepasan cukai. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jumlah pendapatan tahunan? Jumlah pendapatan tahunan ini adalah merujuk kepada jumlah pendapatan yang tidak termasuk allowance. Yang tidak termasuk allowance. Jumlah pendapatan seseorang itu tidak termasuk allowance. Pengecualian cukai ini adalah merujuk kepada perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah ataupun derma ataupun sumbangan kepada kerajaan ataupun organisasi tertentu. Dan pelepasan cukai pula merujuk kepada perbelanjaan bagi kepentingan sendiri ataupun ahli keluarga. Contohnya apa? Contohnya KWSP ataupun rawatan perubatan ataupun yuran pengajian. Okey, ini adalah pendapatan bercukai. Okey, selepas kita dapat pendapatan, nilai pendapatan bercukai, kita akan merujuk kepada jadual. Jadual kadar pendapatan untuk tahun taksiran. Yang ini untuk taksiran 2020 lah. So kita ada banjaran pendapatan bercukai, kita ada daripada nilai untuk setiap kategori, ada beberapa kategori. Lepas tu dia ada pengiraan dia ada kadar peratusan dan juga nilai cukai. Nanti kita akan tengok bagaimana kita nak menggunakan jadual kadar cukai pendapatan individu ni. Okey, tadi kita dah tengok dah pendapatan bercukai, kita dah tengok dah cukai pendapatan dan kita nak tengok apa pula yang berkaitan dengan rebate. Okey, rebate cukai. Rebate cukai ini diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Ada dua jenis rebate cukai. Yang pertama, rebate cukai sebanyak 400. Siapa yang dapat rebate cukai 400 ni? Rebate cukai 400 ini diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi 35,000. Okey, tapi ini tertakluk kepada perubahan semasa. Dan yang kedua, rebate cukai ini diberi kepada warga negara yang beragama Islam mengikut kepada jumlah bayaran zakat atau fitrah yang dibayar olehnya. Okey, ada dua jenis rebate cukai. Okey, kita tengok pula kepada contoh soalan yang berkaitan dengan cukai pendapatan. Okey, contoh pertama adalah berkaitan dengan Encik Hairul. Encik Hairul memperolehi pendapatan tahunan sebanyak 125,300 termasuk allowance. Okey, 125,300 ini termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah 12,340 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah 2,000. Jumlah pelepasannya pula ialah 22,500. Okey, apa soalan daripada maklumat ni? Soalannya adalah hitung pendapatan bercukai Encik Hairul. Okey, untuk hitung pendapatan bercukai,
kan kita ada pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan, kita tolak dengan pengecualian cukai, kita tolak dengan pelepasan cukai. Dan sebelum kita nak tolak, nak menggunakan rumus pendapatan bercukai, kita nak lihat dulu jumlah pendapatan tahunan Encik Hairul. Jumlah pendapatan tahunan Encik Hairul 125,300 ini adalah termasuk allowance. Jadi, jumlah pendapatan tahunan sebenar Encik Hairul mesti pendapatan yang termasuk allowance kena tolak dulu dengan allowance yang diperolehi. Jadi, selepas kita tolak allowance, kita akan dapati bahawa jumlah pendapatan tahunan Encik Hairul adalah 112,960. Maka pendapatan bercukai kita adalah jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai, maka kita akan dapat jumlahnya adalah 88,460. Maka pendapatan bercukai Encik Hairul adalah 88,460. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini tentang Ashraf. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah 280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan. Apa yang dia nak suruh kita hitung? Dia nak suruh kita hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Okey, bila dia bagi dekat kita pendapatan bercukai Ashraf, maka kita terus rujuk kepada jadual. Maka pada jadual itu banjaran pendapatan bercukai Ashraf merujuk kepada nilai 35,001 hingga 50,000. Dan dia akan bagi dah kadar dan pengiraan yang sepatutnya yang berkaitan dengan 35,100 hingga 50,000 berdasarkan kepada jadual kadar cukai pendapatan individu taksiran 2020. Maka pengiraan untuk cukai pendapatan Ashraf ialah cukai bagi 35,000 yang pertama. Cukai daripada 35,000 yang pertama dikenakan adalah sebanyak 600. Ini adalah cukai dasar yang dikenakan daripada 35,000 yang pertama. Okey. Kemudian cukai atas baki yang berikutnya. Maknanya 47,531 kita tolak dengan 35,000, kita akan dapat jumlah baki, dan jumlah baki itu kita darab dengan 8%. Sebab kadar yang diberi dekat jadual adalah sebanyak 8%. Maka kita darab 88% dan kita dapat nilai cukai atas bakinya adalah bernilai RM1,02.48. Kemudian daripada maklumat kita tahu bahawa Ashraf ini membayar zakat sebanyak 280 dan zakat adalah nilai yang termasuk dalam rebate yang layak diterima oleh Ashraf, iaitu 280. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf pada tahun tersebut ialah RM600 tambah dengan RM1,002.48 dan ditolak dengan rebate yang sebanyak 280 iaitu bayaran zakat. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf adalah RM1,322.48. Okey, itu adalah kaedah menghitung cukai pendapatan. Baik, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni adalah contoh yang berkaitan dengan Encik Chan. Okey, Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan 300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Dan jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, jadual kat bawah ni adalah pelepasan cukai. Tapi kita dah tahu dah dia bayar derma sebanyak 300 dan derma ini termasuk dalam pengecualian cukai. Dan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Chan adalah yang pertama adalah pelepasan terhadap individu iaitu sebanyak RM9,000.
Yang kedua adalah pelepasan bagi insurans hayat dan KWSP, dan di mana untuk insurans hayat dan KWSP ni ada had dia sebanyak 7,000, tetapi Encik Chan hanya ingin menuntut sebanyak 5,800 sahaja. Insurans perubatan pula hadnya adalah 3,000, tetapi Encik Chan hanya ingin menuntut pelepasan sebanyak 1,700, dan akhir sekali adalah tentang yuran pengajian mempunyai had sebanyak 7,000 dan Encik Chan hanya menuntut dalam amount 4,000. Okey, apa soalannya? Soalannya, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Kita nak hitung apa? Kita nak hitung cukai pendapatan. Okey, baik, kita tengok macam mana nak selesaikan dia. Pendapatan bercukai, kita dah tahu dah persamaan untuk pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Jadi, jumlah pendapatan Encik Chan kita tolak dengan pengecualian cukai dan kita tolak dengan pelepasan cukai yang diminta oleh Encik Chan, maka kita akan dapat pendapatan bercukai sebanyak 31,970. Okey, daripada pendapatan cukai Encik Chan ini kita rujuk pula kepada banjaran pendapatan bercukai dan kita dapati dianya berada dalam 20,001 hingga 35,000, dan ini adalah pengiraan cukai yang dikenakan untuk Encik Chan. Maka bila kita nak kira, kita akan tengok dulu cukai bagi 20,000 yang pertama. 20,000 yang pertama Encik Chan kena sebanyak RM150. Kemudian cukai ke atas baki berikutnya, kita ambil RM31,970, kita tolak dengan 20,000, dapat hasil ini kita akan darab sebanyak 3%, nilai seperti yang ada pada jadual di mana kadarnya adalah 3%. Kita darab 3%, kita akan dapat nilainya adalah sebanyak RM359.10. Okey, kemudian kita lihat bahawa pendapatan bercukai Encik Chan adalah RM31,970. Ini adalah berada di bawah nilai 35,000. Maka Encik Chan layak untuk menerima rebate sebanyak RM400. Okey, maka cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah 150 tambah dengan RM359.10. Kita tolaklah dengan rebate sebanyak 400, maka nilai cukai yang perlu dibayar oleh Encik Chan adalah sebanyak RM109.10. Okey, itulah kaedah untuk mengira cukai pendapatan untuk Encik Chan. Terima kasih.